Italy is still too weak. Violated the Paris. Hari bulan 12, 1969 di Masjid Kampung Pulau Tawar. Selesai bacaan doa solat Jumaat, Muhammad bin Ibrahim atau Mat Siam yang ketika itu menggunakan kad pengenalan diri bernomor 204-4778 bergerak ke mimbar dan membacakan surah Al-Fatihah disusuli surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 dan akhirnya mengisytiharkan sebuah rahsia besar bahawa dirinya adalah Mat Kilau, seorang pahlawan Melayu yang dianggap mati puluhan tahun yang lalu. Maka tertubuhlah satu jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa menyiasat munculnya Mat Kilau pada awal Januari 1970. Mat Kilau dilahirkan di Kampung Pulau Tawar, Jerantut, Pahang dan merupakan anak kepada orang besar Raja Pahang, iaitu Imam Rasu bin Shahrum atau Tok Gajah dan Teh Mahda, anak kepada Tok Kaut Burau. Melalui laporan jawatan kuasa yang tertubuh untuk menyiasat kesahihan pengisytiharan Mat Siam sebagai Mat Kilau, menyatakan kelahiran sebenar beliau adalah sekitar tahun 1866 atau 1867. Ini kerana Tok Gajah bernikah dengan Teh Mahda selepas berlakunya Perang Saudara Pahang pada tahun 1863. Di mata penjajah, Mat Kilau digelar penerhaka apabila beliau bersama-sama Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kelubi memulakan perang ke atas pihak British dalam menentang dasar pungutan cukai yang menindas rakyat dan campur tangan British dalam urusan pentadbiran Pahang. Beberapa siri perjuangan Mat Kilau bersama Datuk Bahaman telah berjaya menawan beberapa kawasan dari pihak British seperti Lubuk Terua pada Mac 1892, Kuala Tembeling dan Jeram Ampai pada 14 Jun 1894. Namun, pada 29 Jun 1894, serangan balas dari pihak British yang diketuai oleh General Walker menyebabkan Mat Kilau terpaksa berundur ke Kelantan. Walaupun begitu, jihad mereka berjaya menewaskan pemangku penguasa Ulu Pahang bernama E.A. Weiss. Berita kematian Mat Kilau dilaporkan dalam dua akhbar Inggeris yang diterbitkan di Singapura, iaitu The Straits Times dan The Free Press. Akhbar The Free Press bertarikh 22 Oktober 1895 mengatakan Mat Kilau telah melawan apabila hendak ditahan. Akibatnya, dia telah cedera parah di muka dan di kepalanya. Oleh kerana luka itu sangat parah, maka dia telah mati di dalam perjalanan ke hilir Kota Baharu disebabkan kehilangan banyak darah. Hakikat sebenarnya Mat Kilau tidak mati. Hanya beberapa orang sahabatnya seperti Mustafa bin Awang Mat atau Jusoh Rimau, Pendekar Tok Demali, Raja Ibrahim atau Pak Him dan Mat Kelantan tahu tentang perkara sebenar. Mat Kilau telah memasukkan kematiannya sebanyak 2 kali, iaitu sewaktu beliau bersembunyi di Kampung Penar Patani dan Kampung Pasir Nerik. Pemasukan pada kali pertama gagal apabila anak muridnya membocorkan rahsia sebenar kepada British dan Siam bahawa beliau tidak mati. Kedua, dengan memberitahu kelemahan kekebalan Mat Kilau, iaitu menggunakan peluru bersalut emas serta tempat persembunyiannya di Kampung Pasir Nerik. Antara helah yang digunakan oleh Mat Kilau dalam pemasukan ini adalah menukarkan jenazahnya dengan batang pisang. Haji Abdullah yang asalnya ditugaskan oleh Sultan Kelantan, iaitu Sultan Mansur untuk menangkap Mat Kilau, bertukar menjadi sahabat apabila melihat keupayaan Mat Kilau menggaibkan diri. Selepas Haji Abdullah berjanji untuk mengotakkan 2 syarat Mat Kilau, iaitu mayatnya dibungkus dengan kain kuning dan diiringi oleh Tok Gajah, Datuk Bahaman serta anak-anak muridnya ke tanah perkuburan sambil disaksikan oleh orang ramai dari jauh, beliau pun meminum ramuan yang membuatkannya pengsan selama 2 hari supaya dianggap telah mati di mata British dan Siam. Pemasukan kematian Mat Kilau yang terbongkar itu membuatkan Hugh Clifford dan Siam marah.
lalu meneruskan pemburuan di Kampung Pasir Nering terhadap Mat Kilau, menyebabkan satu peluru hinggap di badan dan mengoyakkan kulit Mat Kilau. Namun, serangan tersebut juga tidak membunuhnya. Pemburuan terhadap Mat Kilau terhenti setelah Mat Kilau tertangkap oleh tentera Siam. Akibat dipukul teruk oleh mereka, beliau dianggap telah mati dan jenazahnya diserahkan kepada Sultan Kelantan. Bagaimanapun, takdir ilahi Mat Kilau terjaga dari pengsan, dan atas kemuliaan hati Sultan Kelantan, Baginda menyuruh Mat Kilau terus hidup dalam penyamaran dengan menguburkan jenazah palsu itu di kampung dalam limau Burut Payung, Kelantan. Mulai itu, Mat Kilau mengasingkan diri dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat dan akhirnya bermastautin di Batu Lima, Jalan Kuantan, Gambang. Antara nama-nama samarannya adalah seperti Mat Dahan, Mat Dadu, Din, Mat Siam serta nama yang tercatat dalam kad pengenalan iaitu Muhammad bin Ibrahim. Siasatan dalam mencari kesahihan Mat Siam sebagai Mat Kilau berlangsung selama 7 bulan dan sebanyak 20 kali mesyuarat telah diadakan. Kerjasama daripada pihak Muzium Negara, Arkib Negara, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kerajaan Negeri Kelantan dan Terengganu serta beberapa tokoh sarjana dari Universiti Malaya seperti Profesor Muhammad Taib Osman daripada Jabatan Pengajian Alam Melayu, Profesor Khoo Kay Kim daripada Jabatan Sejarah dan Profesor Tan Eng Siong daripada Jabatan Perubatan Ilmu Jiwa memudahkan proses penilaian. Bagaimanapun, kesihatan Mat Siam yang mulai merosot sejurus mesyuarat pertama berlangsung membawa kepada kaedah kesaksian rakan-rakan seperjuangan Mat Kilau yang masih hidup pada ketika itu. Pertemuan yang bersaksikan air mata di antara Mat Saman bin Sulaiman atau Mat Kelantan berusia 152 tahun dan Raja Ibrahim bin Tan Kecil ataupun Pak Yem dilaporkan berusia 120 tahun yang berasal dari Kelantan serta Mek Munah binti Saleh dari Terengganu yang dilaporkan berusia 97 tahun dengan Mat Siam itu menjawab segala persoalan apabila mereka mengenali satu sama lain. Akhirnya, tepat jam 10.30 pagi, hari Khamis 6 Ogos 1970, Tan Sri Haji Yahya, Menteri Besar Pahang ketika itu, mengisytiharkan bahawa Mat Siam adalah Mat Kilau, pahlawan Melayu Pahang yang menentang Inggeris pada akhir abad ke-19. Namun, Allah lebih menyayangi Mat Kilau. Pada 16 Ogos 1970, Mat Kilau bin Imam Rasu menghembuskan nafas terakhir. Tangisan mengiringi permergiannya dan disemadikan di tanah perkuburan Pulau Tawar bersebelahan kubur ibunya, Teh Mahada. Aku rela mati semasa bertempur dengan penjajah daripada menyerah dan mati di tali gantung mereka. Itulah kata-kata semangat Mat Kilau untuk renungan anak bangsa. Mat Kilau dianggap penderhaka oleh penjajah, tetapi beliau adalah wira bagi anak watan. Hargailah jasa pengorbanan para pejuang tanah air yang sanggup mempertaruhkan nyawa kerana tidak mahu melihat tanah air dijajah oleh kuasa asing. Al-Fatihah.